Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, terus bersama saya dari World Trade Center Kuala Lumpur dalam agenda Awani pada malam ini. Kita masih membicarakan analisis berkaitan dengan gesaan supaya sidang Dewan Parlimen disegerakan, walaupun Perdana Menteri sudah pun meletakkan tarikhnya iaitu pada awal September untuk menentukan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri yang masih memiliki majoriti oleh Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi dengan sokongan ataupun sokongan yang ditarik semula oleh sebahagian daripada ahli Parlimen UMNO oleh yang disebut oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi, gesaan supaya Dewan Parlimen ini dibuka lebih cepat terus disuarakan, digesakan supaya Perdana Menteri membuat sesuatu tindakan yang lebih wajar untuk menentukan beliau masih memiliki majoriti. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat angka kita dalam kes positif COVID-19 antara yang tertinggi di dunia. Begitu juga angka yang masih berada di bed ataupun katil-katil ICU masih tinggi. Mereka yang memerlukan oksigen amat menggusarkan kita, dan angka kematian melebihi 150 orang, 200 saban hari dah hampir seminggu ini. Jadi amat menyedihkan ketika kita lihat situasi rakyat biasa bergelut dengan bagaimana nak hidup, bagaimana nak menghadapi kes pandemik COVID-19, tetapi bagi ahli politik sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat pembangkang dan juga kerajaan, mereka hanya berbicara tentang kuasa, bilakah kerajaan ini tumbang, bila kerajaan baru akan dilantik dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita terus memberi analisis dari sudut faktanya, dari aspek persepsinya di talian melalui Skype pada malam ini. Saya bersama Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, panelis politik ataupun pensyarah di Akademi Pengajian Melayu di Universiti Melaya. Assalamualaikum Dr. Awang, apa khabar? Waalaikumsalam Encik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Dr. Awang, dah lama tak bersama kami di Astro Awani. Dr. Awang, apa pandangan Dr. Awang dengan Perdana Menteri terus diasak sampai ke tahap hari ini pun, kita berbincang pun, kita tahu perbincangan, rundingan sedang giat berlangsung oleh pihak kerajaan ataupun Perdana Menteri untuk memastikan beliau dapat memberikan jawapan adakah wajar membuka sidang Dewan Parlimen lebih awal ataupun tegas dengan tarikh yang sedia ada iaitu pada September 2021. Jadi untuk kita berlaku adil kepada Perdana Menteri, kepada kerajaan yang ada sekarang, dalam masa yang sama kita tahu kerajaan ini kata pun berusaha keras, tetapi kita tidak menampak hasil yang jelas bagaimana dapat melandaikan lengkuk pandemik COVID-19. Jadi dua situasi yang amat ketara ini, situasi politik terus menekan, dalam masa yang sama kes positif COVID-19, kes kematian COVID-19 terus memberikan angka-angka yang agak menggerunkan kepada kita semua. Pandangan Dr. Awang tentang hal ini? Okey, kalau kita lihat situasi politik ataupun situasi nasional kita sekarang, yang pertama kita berdepan dengan isu pandemik COVID-19 yang sangat mengancam kesihatan awam kita. Kalau kita lihat dari hari demi hari, kita lihat belasan, malah sudah mencecah 20,000 satu hari, dan jumlah kematian juga amat membimbangkan. Saya kira ini merupakan satu fakta sosial yang perlu kita lihat. Fakta sosial dari segi kesihatan, betapa pandemik COVID-19 ini sangat mengancam kehidupan rakyat di negara kita tanpa mengira etnik, tanpa mengira parti politik, tanpa mengira agama, tanpa mengira warna kulit. Perkara ini merupakan ancaman terbesar kepada masyarakat kita hari ini. Pun begitu, dalam suasana menangi isu COVID-19 ini, kita memang menjadi harapan rakyat supaya proses penvaksinan itu dilakukan secara lebih berkesan. Namun, saya kira di peringkat nasional, purata secara nasionalnya sekitar tidak sampai 30% di segi vaksin. Dan ini menyebabkan rakyat bertambah gelisah, rakyat menjadi panik, kecuali beberapa negeri tertentu seperti Sarawak. Sarawak, kalau kita lihat di segi konteks vaksin pertama mereka sudah mencapai 80%, manakala vaksin kedua mereka sudah mencapai 75%. Tetapi secara puratanya nasional baru tidak mencapai 30%. Jadi ini merupakan satu perkara yang menjadi membimbangkan rakyat, mencemaskan. Apabila mereka panik tersebut,
mulalah mereka mempersoalkan seperti keberkesanan proses vaksin. Kenapa tidak sejak daripada dulu tidak dilakukan melalui walk-in, sebagaimana dilakukan oleh Sarawak hingga mereka mendapat capaian vaksin itu lebih tinggi misalnya. Kenapa baru sekarang misalnya Selangor, wilayah Ketuan mengamalkan walk-in dan baru nak dikembangkan kepada negeri-negeri yang lain misalnya. Jadi apabila situasi menangi COVID ini dilihat kurang berkesan, walaupun pelbagai usaha dibuat, jadi mereka memikirkan seolah-olah apa yang diusahakan soal itu kurang berjaya. Jadi ini menimbulkan persepsi. Walaupun kita tahu pada masa yang sama, kita perlu ingat proses untuk mendapatkan bekalan vaksin itu, kita sebagai negara yang bukan maju lagi, kita sangat bergantung kepada negara maju untuk mendapatkan bekalan vaksin, dan pada masa sama keutamaan mereka kita lihat ialah kalangan negara maju itu sendiri. Dan untuk negara yang membangun, kita selalu mendapat kesukaran di segi bekalan tersebut, di segi kelambatannya, dan ini mempengaruhi proses vaksin itu sendiri. Dan apabila suasana ini berlaku dengan kes kematian yang semakin meningkat, kita lihat dengan jumlah penggunaan katil di kawasan ICU misalnya, ada yang melebihi tahap kriteria, tahap threshold, tahap asas itu melangkaui keperluan itu. Ini menyebabkan semakin resah lagi. Dan ini menyebabkan mereka melihat apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini mencukupi. Walaupun kita tahu kerajaan telah melancarkan pelbagai pelan pemulihan, pelbagai bantuan mereka cuba usahakan untuk memastikan seluruh rakyat mendapat manfaat. Tapi bagi rakyat di bawah, mereka masih merasa seolah-olah kurang mencukupi. Namun pada masa yang sama juga kita perlu lihat juga situasi politik juga. Kita tahu Perikatan Nasional merupakan satu ikatan di antara ahli parlimen selepas kejayaan langkah Sheraton tersebut. Dan disebabkan ikatan tersebut, terutamanya di kalangan pada UMNO itu sendiri, bahawa merupakan ikatan kalangan parti itu sendiri, maka bila-bila masa mereka boleh mengancam kedudukan sekutu politik sesama mereka sendiri. Lebih-lebih lagi apabila di segi punca sebenar UMNO ini, kita lihat mengapa mereka bertindak nak keluar daripada Perikatan Nasional. Yang pertama, apabila pelbagai isu menangi COVID itu dilihat kurang berjaya, mereka jadikan ini merupakan satu justifikasi untuk mereka untuk keluar segar daripada Perikatan Nasional. Yang kedua, iaitu apabila mereka akhirnya mereka sedar pada hakikatnya, apabila pilihan raya umum akan berlaku, maka mahu tak mahu sekiranya mereka masih meneruskan kerjasama dengan Perikatan Nasional, maka saya kira mereka terpaksa menyerahkan kursi tradisi mereka. Saya kira sekitar lebih 50 kursi tradisi UMNO terpaksa diserahkan kepada Bersatu, dan ini menyebabkan Bersatu akan menjadi sebuah parti yang lebih kuat dan stabil, manakala UMNO akan menjadi parti yang kurang dominan. Maka kesempatan inilah ruang untuk kumpulan-kumpulan dalam UMNO ini untuk menarik diri daripada sokongan terhadap Perikatan Nasional dan kepimpinan Perdana Menteri. Jadi sekiranya kita lihat cara senario tersebut, kita kira isu sekarang menjadi lebih kritikal apabila 15 ahli parlimen UMNO menaik diri daripada sokongan, dan ini menyebabkan Pakatan Harapan seolah mendapat dukungan daripada 15 ahli parlimen UMNO. Kemudian diberikan dukungan pula oleh Parti Pejuang dan juga Warisan. Makanya ini menjadikan jumlah sekitar 120. Kalau kita kira statistik tersebut, kita akan lihat situasi yang berlaku ini ialah MP untuk Perikatan Nasional ialah sekitar 100, manakala untuk yang menentang Perikatan Nasional dan menentang dan Perdana Menteri ialah
120. Jadi dengan keyakinan tersebut mereka mula mendesak supaya diadakan undi tidak percaya di Parlimen. Namun kita tahu Perdana Menteri menyatakan undi percaya itu akan diadakan pada bulan September nanti. Ya. Ya. Okey. Dr. Azman, bagaimana kita dapat memahami langkah yang diambil yang begitu berani oleh Presiden UMNO? Dan beliau sudah tahu bahawa langkah beliau ini menyebabkan UMNO sendiri sebagai parti yang besar di dalam Dewan Rakyat dan antara yang dominan sebelum ini berpecah. Apa sebenarnya yang difikirkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi? Biarpun kita tahu apa yang dikatakan Dr. Awang tadi bahawa isu berkaitan kegagalan Perikatan Nasional menangani pandemik COVID-19, isu kebajikan rakyat terabai, isu ekonomi terus merudum dan sebagainya. Tetapi beliau mengambil risiko menyebabkan parti beliau berpecah-pecah. Sebahagian jelas mendukung Tan Sri Muhyiddin, mahu terus berada dalam kabinet. Sebahagiannya sudah pun menarik sokongan dan akhirnya parti beliau yang berpecah. Jadi dari aspek politik, adakah ini satu langkah yang berani ataupun sebaliknya menyebabkan UMNO akan terus menjadi parti yang bukan lagi dominan apabila mereka memasuki gelanggang pilihan raya umum akan datang? Saya kira terdapat dua naratif yang mereka cuba usahakan. Yang pertama, mereka nak beri mesej kepada akar umbi UMNO dan juga rakyat bahawa mereka tidak mahu dikaitkan dengan Perikatan Nasional. Sebab dengan isu vaksin, isu situasi ekonomi yang teruk, apabila penglibatan UMNO dalam kerajaan Perikatan Nasional, ini akan menyebabkan undi mereka akan merosot ataupun hilang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, perkara ini dilakukan sebab mereka mempunyai apa yang dikatakan mereka sebagai taktikal. Maksudnya mereka cuba modernisasi kerajaan yang sedia ada. Kalau mereka berjaya untuk memastikan UMNO itu berkuasa di negeri Perak, berkuasa di Johor misalnya, mereka juga menggunakan modus operandi yang sama untuk menjadikan jawatan Perdana Menteri itu milik UMNO. Ini penting bagi mereka supaya UMNO itu nanti akan mampu mengawal naratif sebenar kerajaan dan mampu memberikan kelebihan kepada UMNO sendiri pada pilihan akan datang. Dan mereka akan lebih mempunyai kuasa dalam konteks tawar-menawar di segi kursi pada masa akan datang supaya tidak dapat terlalu tunduk kepada tekanan daripada bersatu. Jadi inilah naratif yang ada pada waktu sekarang ini untuk dijadikan mereka justifikasi untuk mereka keluar daripada Perikatan Nasional. Pada masa yang sama, ada juga naratif mereka mahu kekal tapi mereka tukar Perdana Menteri supaya mereka akan dapat dominan. Jadi di satu pihak memberikan tekanan kepada Perikatan Nasional untuk keluar, di satu pihak cuba memujuk jangan, kita ada cara lain. Cara lain ialah dengan memberikan tekanan kepada Perdana Menteri berundur tapi diganti pula dengan orang UMNO, pemimpin UMNO itu sendiri. Jadi inilah yang menyebab saya kira tawar-menawar politik itu terus saja berlangsung dan kadang-kadang mereka sering menafikan antara satu sama lain. Tetapi saya kira UMNO apabila berdepan dengan sesuatu isu yang mengancam kepentingan parti, saya kira mereka boleh lagi bersatu walaupun itu hanya berlaku pada saat-saat akhir dalam konteks politik semasa. Dr. Awang, bagaimana kita faham taktikal itu yang boleh menyebabkan UMNO dipandang benar-benar menjuarai isu rakyat. Sedangkan mereka sebahagian daripada kabinet, sebahagian besar, jawatan besar kanan di dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin adalah datang dari UMNO. Itu tidak boleh dinafikan. Dan apa juga kegagalan ataupun kejayaan kerajaan ini, UMNO perlu mengambil tanggungjawab kerana mereka sebahagian yang mendukung
kerajaan ini. Dan ketika kerajaan ini popular satu ketika dahulu di awal terbentuknya Perikatan Nasional, mereka bangga inilah kerajaan yang mendukung agenda Melayu, agenda Islam dan sebagainya. Mereka rasa inilah kerajaan yang sepatutnya dan mereka tidak segan silu bahawa kerajaan Pakatan Harapan itu tidak layak memerintah. Tapi mengapa ketika pandemik jatuh dalam keadaan yang begitu sukar, populariti Tan Sri Muhyiddin merudum jatuh, kerajaan ini juga diasak dengan pelbagai isu, mereka rasa kerajaan ini tidak perlu lagi didukung. Adakah politik begitu bertanggungjawab dan wajar juga rakyat memerhatikan tindakan UMNO begini? Okey, dalam konteks semasa ini kita perlu lihat trend dalam parti UMNO itu sendiri. Sama ada ketika mereka kalah tidak dipedulikan oleh pemimpin mereka sendiri hingga mereka dilihat seolah cuba bangkit daripada kelemahan tersebut dan kemudian mereka bersatu dengan Mufakat Nasional dan kemudian Perikatan Nasional. Dan ketika itu mereka sama-sama menjunjung Perikatan Nasional, ketika Perikatan Nasional mula berdiri sebagai sebuah blok politik yang mula menunjukkan kelebihan berbanding dengan Pakatan Harapan. Namun apabila pandemik COVID-19 ini semakin teruk, mereka melihat bahawa agak sukar berdepan dengan situasi semasa dengan kes yang semakin meningkat, dengan jumlah vaksin secara purata, secara nasional yang masih lagi rendah, dan juga isu-isu berkaitan dengan ekonomi yang semakin teruk. Saya kira sebagai ahli politik, sebagai pemimpin politik, dan mereka sedar sentimen rakyat bagaimana terhadap Perikatan Nasional. Jadi, sebagai parti politik, mereka menjadi dinamik dalam konteks ini. Ketika blok Perikatan Nasional itu bermula dan dilihat boleh bergerak ke depan, mereka menyanjung. Dan ketika Perikatan Nasional itu diambang menjadi kritikan rakyat, menjadi pelbagai pandangan terhadap bagaimana menangani isu COVID itu, mereka berasa mereka nak berundur di Perikatan Nasional. Walaupun sebenarnya kita Menteri Vaksin itu dari UMNO, Menteri Kesihatan itu dari UMNO. Sekarang ini Timbalan Perdana Menteri pun dari UMNO. Jadi terdapat semacam ambivalent. Benci tapi rindu. Ambivalent ni benci tapi rindu. Di satu saat mulanya mereka nak sayangkan Perikatan Nasional. Tapi apabila berada dalam keadaan yang suatu sukar ini, mereka melihat untuk bergerak ke depan dalam masa 1 tahun tidak mungkin dan mereka tidak mahu disalahkan oleh rakyat. Walaupun mereka ini sebahagian daripada mereka berada dalam kluster kabinet. Jadi itulah suasananya di antara benci dan rindu, dan mereka mengambil kesempatan ketika kuat, dan apabila lemah mereka cuba untuk menjarakkan dengan Perikatan Nasional. Itulah politik. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal, sebaliknya kepentinganlah yang menentukannya. Adakah tindakan itu satu tindakan yang bijak dari sisi politik? Kerana kalau kita lihat model Perak misalnya, apabila menteri besar dilantik dari UMNO, mereka diam. Mereka rasakan inilah kerajaan yang stabil. Adakah ketika ini kalau kita boleh andaikan Perdana Menteri dilantik ataupun dipilih oleh Perikatan Nasional datang dari UMNO, jadi tidak akan ada apa juga gesaan ataupun keluar daripada sokongan Perikatan Nasional ataupun apa yang berlaku pada ketika ini. Adakah begitu kita boleh membaca gerakan UMNO ketika ini? Kalau kita lihat budaya politik UMNO, kita dapat lihat bahawa pola dia seakan-akan sedemikian. Bermakna ketika sesuatu itu memihak kepada kepentingan politik mereka akan menyokong. Dikala kepentingan politik mereka dilihat akan terjejas, akan mengakibatkan berlakunya defisit kepercayaan di kalangan rakyat dalam suasana ekonomi, suasana pandemik yang semakin naik ini, mereka cuba menarik diri daripada sokongan tersebut dan menjauhkan diri sebab mereka tidak mahu mereka dihukum oleh rakyat pada pilihan umum akan datang. Dan itulah tadi saya katakan, sebagai ahli politik, sebagai orang politik, mereka tahu di mana ketika mana mereka perlu bersuara, ketika mana mereka perlu bergerak ke depan, dan ketika mana mereka perlu berundur. Walaupun tindak tanduk ini sebenarnya ini dilihat sesuatu
dari segi etika politik mungkin tak wajar, tetapi dalam politik itu mereka tak kenal tentang etika politik, yang mereka tahu bagaimana mereka nak memberikan naratif kepada rakyat bahawa mereka sudah memberikan protes terhadap kerajaan yang mereka dudukkan sekarang ni, dan mereka cuba keluar apabila sesuatu itu memberikan datang tidak baik atau memberi kesan kepada Parti UMNO pada pilihan raya umum akan datang. Saya kira inilah situasi yang mereka hadapi dan mereka berdepan sekarang ini. Apa option yang Dr. Awang rasakan terbaik untuk negara? Menjelang 6 September, Parlimen bersidang, kalau itu kekal sehingga malam ini yang dimaukan ataupun dicadangkan oleh pihak kerajaan, akan ada undi percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan selepas itu kalau kekal lah, kalau tidak ada majoriti maka tumbanglah kerajaan ini. Tetapi untuk bergerak ke hadapan 2 tahun menjelang pilihan raya umum akan datang dan situasi pandemik yang masih getir ini, apa sepatutnya pilihan yang perlu dibuka oleh semua ahli politik dan termasuk juga Istana Negara untuk memastikan kestabilan itu wujud walaupun sedikit? Kita boleh menumpukan segala tenaga, idea dan juga tindakan yang terbaik dari negara untuk menangani isu yang kita hadapi ketika ini, dan kita tidak rasa bahawa kerajaan meninggalkan rakyat, kalau kita boleh anggap begitu, ketika situasi pada ketika ini yang mana mereka melakukan broker untuk mendapatkan kepercayaan, walaupun mereka sepatutnya berada dalam bilik mesyuarat untuk mendapatkan pandangan yang terbaik untuk melaksanakan pelbagai polisi-polisi yang sedia ada. Tetapi hari ini terpaksa pula berjumpa ketua politik, tidak ada sidang media kepada media dan sebagainya. Jadi mereka hanya menumpukan untuk kekal kuasa dan sebagainya. Jadi apa pilihan yang sepatutnya kita discover ataupun buka untuk kita lihat masa depan kita ke arah yang lebih baik dalam masa hadapan ini, Dr. Awang? Saya kira perbincangan semua pihak di antara Perikatan Nasional dan pembangkang ataupun mereka yang bebas itu untuk duduk di kursi rundingan untuk membincangkan, untuk memberikan fokus kepada isu COVID-19, menangani COVID-19 dan juga isu ekonomi. Maka jalan penyelesaian itu kedua-dua pihak kena bersifat terbuka, iaitu untuk mengadakan perjanjian kepercayaan dan perbekalan ataupun CSA. Dengan kata lain, sekiranya pihak Pakatan Harapan dan juga Pejuang dan Warisan itu untuk menyokong kerajaan yang sedia ada, maka saya kira antara perkara perlu dibincangkan bagaimana peruntukan yang diberikan kepada pembangkang ataupun mereka bebas itu sama seperti kepada wakil rakyat parlimen pihak kerajaan. Ini untuk memastikan memberikan keadilan kepada rakyat di bawah. Disebabkan ideologi politik yang berbeza, maka jumlah peruntukan diberikan kepada peruntukan kawasan diberikan kepada parti pembangkang bebas ataupun yang menentang dikurangkan. Sepatutnya diadakan perjanjian keyakinan dan kepercayaan ini untuk memastikan peruntukan yang sama. Kalau di satu kawasan kerajaan itu 2 juta misalnya, makanya parlimen di kawasan pembangkang itu 2 juta. Ini sebenarnya dapat memberikan fokus untuk menerangi isu ekonomi, menerangi isu pandemik secara bersama. Namun, sejauh manakah persetujuan ataupun jiwa besar, jiwa terbuka untuk dilakukan oleh pihak Perikatan Nasional? Itu di satu pihak. Di satu pihak, sejauh mana pula persetujuan di pihak lawan mereka? Adakah jumlah yang sama itu dipersetujui? Jadi ini menuntut perkara yang sikap jiwa besar daripada kedua-dua pihak. Yang kedua, sekiranya tidak mempunyai kata putus, melalui jalan buntu, mahu tak mahu apabila kata sepakat itu tiada, maka dengan kata lain ia perlulah saya kira mengadakan Perdana Menteri interim sekiranya isu mengenai undi tidak percaya itu berlaku, dan sekiranya undi tidak percaya itu berlaku, maka sekiranya berlaku, ia perlu dibuat 2 usul. Yang tidak percaya, yang usul tidak percaya, yang usul kedua, siapa yang mereka nak calonkan. Biarlah diselesaikan cara amalan
demokrasi. Okey, terima kasih Dr. Awang, Profesor Madya, Dr. Awang Pawi, Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya atas pencerahan dan juga perkongsian analisis beliau situasi politik semasa. Sekian saja kami di Esrawani. Terus bersama kami di 501 Esrawani dan juga di esrawawani.com. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.